Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian am, segmen teknik penulisan esei. So, segmen kali ini ialah cara menulis ayat huraian. Jom. Okey, kita teruskan lagi dengan pilihan yang kedua. Okey, pilihan pertama tadi ingat YYC dan pilihan kedua ABC. Air batu campur. Okay, kita lihat bagaimanakah cara untuk menulis ayat huraian dengan menggunakan kaedah ABC. Okey, A apa, B bagaimana, C contoh. Okey, pilihan yang kedua. Okey, seperti biasa kita kena tentukan dulu idea kita. Tak ada idea, tak ada huraian. Ada idea barulah kita boleh buat huraian. Nak kukuhkan idea kena berikan huraian yang mantap. Okey, kaedahnya sama. Okey, kamu perlu faham ayat idea kamu. Nak tulis tentang apa? Apa yang sebenarnya kamu nak jelaskan tentang idea kamu ni? Okey, kita lihat dalam contoh ayat idea pilihan yang kedua ni. Teknologi digital memberi kebaikan dalam pelbagai bidang aktiviti sosial, antaranya ialah dalam bidang pendidikan. So, apa yang kamu faham tentang ayat idea kamu ni? Okey, ialah tentang teknologi digital. Isunya kebaikan itu ialah kehendak soalannya dan idea kamu ialah dalam bidang pendidikan. Okey, memberi kebaikan dalam bidang pendidikan. Jadi, bila kamu dah faham, barulah kamu boleh berikan huraian. Okay, so make sure kamu faham idea yang kamu nak tulis tu tentang apa, barulah kamu boleh menghurai. Jika tak faham, kamu tak boleh nak hurai. That's why kamu blur, kamu blank, kamu terfikir-fikir dah semasa menulis esei. Okay? Jadi kerana faham nak tulis apa dalam huraian, idea tu nak cerita tentang apa. Okay, bila dah ada idea, dah faham, berikan persoalan. Okey, kebaikan teknologi digital dalam bidang pendidikan, apa kebaikannya tu? Kan? Apa? Kalau apa? Apa dalam bidang sosial, teknologi digital ini membolehkan rakyat Malaysia mempunyai maklumat dengan pantas dan banyak dalam masa yang singkat. Jadi dia tanya, apa kebaikannya dalam bidang pendidikan? Jadi poinnya dekat sini ialah dapat mengumpul maklumat dengan pantas. Okey, poin untuk kebaikan teknologi digital kepada bidang pendidikan. Poin yang pertama, apa? Dapat mengumpul maklumat dengan pantas. Apa kebaikannya? Dapat mengumpul maklumat dengan pantas. Apa kebaikan teknologi digital dalam bidang pendidikan? Dapat mengumpul maklumat dengan pantas. Okey. Seterusnya, selepas apa, bagaimana? A, B, C kan? A apa, B bagaimana? Bagaimana dia boleh, kebaikan ni boleh membantu dalam bidang pendidikan? Bagaimana? Okey, bukan menjawab tadi maklumat yang pantas. Okey, yang kedua ni bagaimana ialah bagaimana kebaikan teknologi digital ini boleh membantu dalam bidang pendidikan. Apabila golongan pelajar dan pendidik di seluruh dunia boleh bertukar-tukar pandangan. Okey, bagaimana tu tadi? Bagaimana boleh bertukar-tukar pandangan? Teknologi digital membantu dalam bidang pendidikan apabila golongan pelajar dan pendidik boleh bertukar-tukar pandangan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara masing-masing. Okey, nampak tak? Poin dia berbeza. Poin yang pertama tadi tentang maklumat yang pantas. Apa yang boleh memberikan kebaikan kepada pendidikan? Maklumat diperolehi dengan pantas. Okey, itu apa? Bagaimana teknologi digital boleh memberi kebaikan kepada pendidikan? Apabila golongan pelajar dan pendidik boleh bertukar-tukar pandangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara masing-masing. Okey, nampak tak? Ada dua poin yang berbeza. Okey, jadi jika syaratnya ialah kamu persoalkan idea, bukan persoalkan huraian yang pertama. Faham? Jadi bila kamu persoalkan idea, kamu akan dapat banyak poin yang berbeza. Poin yang berbeza tu maksudnya poin huraian berbeza ni menyokong satu idea. Idea tentang bidang pendidikan tadi, kebaikan teknologi digital dalam bidang pendidikan.
Okey. Barulah kamu boleh dapat markah huraian yang lebih, ataupun barulah kamu boleh dapat huraian yang lebih mantap. Disokong pula dengan C, contoh. Sebagai contoh, gunakan perkataan sebagai contoh, frasa sebagai contoh. Jangan tulis contoh saja, gunakan sebagai contoh. Itu lebih baik dan digalakkan. Okey, sebagai contoh, teknologi digital memudahkan pendaftaran dan pendidikan jarak jauh. Okey. Okey, jadi untuk pilihan yang kedua ni, kita dengan formula ABC, apa bagaimana contoh. Apa bagaimana contoh. Apa dia kebaikan dalam bidang pendidikan, teknologi digital dalam bidang pendidikan? Bagaimana teknologi digital ni boleh memberikan kebaikan kepada bidang pendidikan? Apa contohnya? Kamu beri persoalan kepada idea. Okey, bukannya persoalan kepada huraian kamu, tapi persoalan kepada idea. Soalkan idea, okey, bukan soalkan huraian. Dan berikan contoh untuk menyokong bahawa kamu faham apa yang kamu tulis. Okey, jadi di sini kita dah cikgu dah simpulkan bahawa terdapat 3 ciri-ciri ayat huraian yang baik yang perlu kamu beri perhatianlah semasa menulis ayat huraian. Okey, ingat yang pertama, pastikan ataupun cuba tulis ayat huraian 3 ayat huraian yang baik yang jelas kamu nak tulis tentang apa, tentang kamu nak ulas apa tentang idea kamu. Pastikan ada 3. Cuba tulis dapat 3. Kalau tak ada huraian yang banyak, tambahkan dengan contoh-contoh yang kamu pastilah. And then yang kedua, gunakan penanda wacana yang betul. Okey, pastikan kamu dah tahu, dah mahir menggunakan penanda wacana. Gunakan penanda wacana yang betul dalam ayat huraian kamu. Sekurang-kurangnya kamu gunakan selepas ayat idea nak pergi ke ayat huraian tu, gunakan satu penanda wacana dan satu lagi sebagai contoh. Supaya ayat huraian kamu lebih lengkap. Okey, seterusnya yang ketiga ialah ayat huraian kamu hendaklah mengulas idea yang dibincangkan. Okey, mengulas idea yang dibincangkan, bukan mengulaskan tentang huraian, tapi huraian mengulas tentang idea, bukan ayat huraian mengulas tentang huraian. Faham? Okey, itu dia ciri-ciri ayat huraian yang baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, setelah kita mengenal pasti ciri-ciri ayat huraian yang baik, kita juga nak tahu yang tak baik macam mana, kan? Okey, jadi cuba kita lihat di sini. Okey, dalam slide yang ini cikgu tunjukkan. Okey, ciri-ciri ayat huraian yang tidak baik, ataupun tak sempurnalah. Okey, apa dia yang tak baik tu? Yang pertama ialah poin huraian yang tidak jelas. Kamu ada poin nak tulis, tapi kamu tulis tu tak jelas. Okey, macam mana contoh? Okey, contohnya seperti ini. Contoh X ni. Okey, ayat idea ada. Usaha meningkatkan ekonomi negara yang pertama ialah menggunakan teknologi. Tu ayat idea dah ada dah. Dah sempurna. Ada usaha, ada isunya, ada ideanya, cukup 3. Okey, tetapi huraiannya kenapa tak baik? Sebab hal ini kerana teknologi yang tinggi dapat meningkatkan apa dia tu? Dapat meningkatkan agensi ekonomi. Tak jelas. Tak jelas, dan juga penggunaan huraian yang tidak jelas teknologi yang tinggi itu dapat meningkatkan agensi ekonomi. Apa dia agensi ekonomi ni? Kamu pun tak tahu, jadi kamu letak je agensi ekonomi. Jadi dia akan menjejaskan ayat huraian kamu sebab tidak difahami, tak jelas. Okay, yang kedua, poin yang diulas berulang. Berulang kali kamu tulis tentang huraian yang sama. Itulah yang cikgu maksudkan dengan elakkan daripada mengulas tentang huraian. Nanti dia ditulis berulang kali. Okey, contohnya seperti sini. Okey, yang pertama ayat huraiannya. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi yang tinggi dapat meningkatkan tadbir urus agensi penguatkuasaan kerajaan. Tadbir urus yang baik adalah menggunakan teknologi yang tinggi. Nampak tak? Dia ulas sekali lagi tentang teknologi yang tinggi. Yang pertama dan yang kedua ni. Huraian yang pertama dan huraian yang kedua ni dua-dua mengulas tentang teknologi yang tinggi. Tak naklah macam tu. Jadi dia mengulas tentang perkara yang pertama. Nampak sangat yang kamu tak ada idea nak tulis.
Okey. Dan yang ketiga, penggunaan penanda wacana yang salah. Okey, seperti di sini. Hal ini kerana. Okey. Jika kamu rujuk dekat dalam contoh penulisan penanda wacana, hal ini kerana tak ada dalam contoh tu. Ini akan menjejaskan markah huraian kamu. Markah isi kamu. Begitu juga dengan contohnya. Tadi cikgu dah pesan, jangan gunakan contohnya, gunakan sebagai contoh. Okey, jadi ini adalah penggunaan yang kerap cikgu jumpalah pelajar cikgu suka tulis macam ni. Jadi elakkan. Cuba gunakan penanda wacana yang betul. Okey? Okey, jadi dah siap. Okey, dah siap. Okey, semoga pelajar dapat menulis ayat huraian yang baik selepas ini. Jumpa lagi.